Warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita ni i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid sunnah lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Tuan Pengurusi, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Pertamanya alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita dapat bersama lagi lah. Dan kita semakin menghampiri kepada bulan Ramadan. Ya, dalam 2-3 minggu saja lagi. Ya. Walaupun masa tu dekat, tapi belum tentu boleh sampai tu. Kan? Tapi kita minta supaya sampailah, kan. Sebab tu tadi imam membaca Allahumma balighna fi syahri Ramadan, ya Allah, sampaikanlah ya kali ni sekali lagi, kan. Sampaikanlah kita ni sekali lagi untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Kerana apa? Kerana itulah bulan yang sangat besar manfaat pada kita. Tak ada bulan lain. Ya. Dan tidak ada manfaat yang Allah beri pada seperti bulan Ramadan itu pada bulan-bulan yang sebelum ni lagi. Zaman Nabi-Nabi dahulu pun tak ada. Tak ada. Ya. Manfaat besarnya Ramadan itu hanya pada kita. Ya. Pada kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi dulu tak ada. Tak ada Allah beri kelebihan seperti ini. Ya. Banyak kelebihan dia. Tuan-tuan mungkin buat program menghampiri Ramadan contohnya, kan. Adalah dalam tu diceritakan macam mana besarnya manfaatnya Ramadan ini. Ya. Yang mana kalau kita tak ambil kesempatan, kalau kita bertemu dengan Ramadan tu kita tak ambil kesempatan, kita rugi. Bukan rugi sikit, rugi sangat banyak, sangat besar. Ya. Kerana antara manfaat yang besar daripada Ramadan itu ialah orang yang sampai Ramadan dan dia buat dengan yang terbaik, ya, dia jaga amalannya dan segala-gala peraturan-peraturan, disiplin-disiplin yang ada dalam Ramadan itu, maka dia, ya, seumpama selepas Ramadan itu dia macam orang ataupun bayi yang baru lahir, bersih, habis dosa. Ya, habis dosa kita, semuanya clear. Dengan sebab sebulan kita manfaatkan. Itu manfaat yang paling besar. Ya, dari macam-macam, adanya apa? Adanya Lailatul Qadar kita baca, kan. Adanya manfaat ganjaran pahala yang berkali ganda. Buat sunat dapat fardu. Tu mana ada bulan lain? Buat amal sunat tadi sembahyang maghrib 2 rakaat ba'diyah, sama macam sembahyang maghrib pahala dia. Mana nak dapat? Ya, kita buatlah 1000 kali pun sembahyang ba'diyah tu tak dapat sama dengan fardu. Tapi dalam bulan Ramadan dapat. Tu istimewa dia. Tapi istimewa paling besar dia apa? Kita ni umpama bayi yang baru lahir, bersih, tak ada dosa. Itu kita nak. Sebab tu kita ni nak sangat sampai Ramadan. Kalau tak sampai, alangkah ruginya. Sebab yang tahun lepas pun dia tak tahu lagi. Rasa-rasanya tak dapat ataupun rasa-rasanya kurang berjaya, kan. Sebab tu kita nak dengan hasrat. Kita doa tu bukan sekadar nak je, bukan sekadar nak panjang umur, kan. Saja doa tu sebab apa? Takut mati awal, kan. Pendek umur.
Tak, sebab kita azam nak buat yang terbaik. Nak capai yang paling baik. Insya-Allah bila ada hasrat itu, semangat kita kuat dan kita jaga, insya-Allah kita dapat. Ramadan ni 3 perkara je jaga. Nak dapat yang 3 tadi tu 3 perkara jaga. Ya? 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, berpuasa. Itu syarat dah. Buat amalan bukan main banyak, puasa tak buat, tak jadi. Kan? Malam tarawih, baca Quran 3 kali khatam, siang tak puasa. Tak jadi lah. Kan? Ngelak lah tu. Kan? Pertama, kita beramal dengan siam ataupun saum, puasa. Itu syarat dia. Ya, berpuasa. Yang kedua, menambah amal. Nambah amal tu maknanya amal kita buat bulan biasa ni, bulan tu buat lebih sikit. Bulan biasa satu hari baca 1 muka surat Quran, bulan tu 1 juzuk baca. Itulah menambah amal. Ya? Janganlah sama je. Lebihkan, tingkatkan amal. Kan kita namakan, sebab tu ada dia punya apa tagline ni, Ramadan ialah bulan meningkatkan amal. Macam-macam tagline orang buat. Sebab apa? Ni nak bagi semangat. Tu yang kedua, tingkatkan amalan. Dan yang ketiga, benda-benda buruk yang kita buat bulan biasa tu buang. Benda yang dah biasa kita buat benda tu tak baik, datangkan dosa, bulan Ramadan tu kita clearkan, tak buat dah. Ya, kalau kita jenis cakap kasar, jenis maki orang, cerita hal orang, contohlah benda-benda yang tak baik ni, bulan Ramadan tak buat, clear, insya-Allah cantiklah. Tu je. Puasa tak ada masalah tuan-tuan ni. Tuan-tuan ni bukan jenis orang tak puasa. Puasa tak ada masalah. Tak ada ni benda gastrik tak ada bulan Ramadan ni. Semua clear semua ni. Kan? Tu capai yang pertama. Yang kedua, amal tambah, buat dah, meningkat dah. Buat tarawih malam biasa, malam-malam biasa, lepas isyak balik dah, tak ada apa. Bulan Ramadan lepas isyak sambung lagi. Kan? Sambung lagi dengan tarawih, dengan witir. Maknanya amalan dah tingkat dah. Yang ketiga ni yang payah. Nak buang kebiasaan benda buruk yang kita buat. Tu je. Ya. Kalaulah 3 ni clear, maknanya kalau bulan Ramadan kita boleh bersihkan, insya-Allah lepas Ramadan pun clear. Ya, insya-Allah. Jadi 3 ni dapat jaga, insya-Allah Ramadan ni Ramadan terbaik untuk kita. Ya, itulah Ramadan yang kita nak capai. Ya, itu dia. Jadi fikir-fikirkan. Buat rancangan apa nak buat Ramadan ni. Apa plan Ramadan ni? Ya. Okey. Baik. Kita sambung malam ni dalam kitab ini, masih lagi bab pemurah. Ya, masih lagi bab pemurah, panjang bab pemurah ni. Ya. Banyak lagi muka surat ni. Mau 2-3 bulan lagi baru habis. Ya, mungkin ada maklumat-maklumat tu yang diulang-ulang sebab nak menegaskan pentingnya. Ya, contoh-contoh tu mungkin ada yang disebut balik. Tak apa, tapi nak menegaskan bahawa bab pemurah ni salah satu sifat yang sangat Allah jaga. Sampai satu tahap Nabi buat perumpamaan, orang yang bakhil, kedekut ni, orang yang ada sifat bakhil, sifat kedekut ni, buruk dia macam orang tak nak pergi berperang. Macam orang yang cukup syarat patut pergi berperang, berjihad, dia tak nak pergi. Tu buruk dia. Orang yang tak nak, kalau berjihad, dipanggil berjihad, dan syarat cukup, tak pergi, dosa besar. Dosanya besar. Ya, antara dosa-dosa besar. Nabi sebut perumpamaan macam itulah orang bakhil ni buruk sangat pada sisi agama. Sebab itulah tajuk ni panjang. Ya, tajuk ni sangat antara yang sangat diberi penekanan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali tentang sifat ini yang kena tak ada lah pada kita. Nak surat Ramadan ni kan, bulan Ramadan ni bulan tingkatkan amal, banyakkan sedekah. Ya, banyakkan kita memberi. Ya, dengan hasrat untuk dapat redha Allah. Bukannya dapat balik apa yang kita beri. Ya. Jangan kita beri itu dengan hasrat nanti ganti balik. Tak, dengan hasrat Allah redha dengan apa
yang kita beri. Itu dia. Okey, kita sambung. Orang yang bersikap pemaaf, jiwanya sentiasa lapang. Ni orang antara ni tadi sebut sebelum ni bagaimana Allah Nabi sebut orang yang marah kepada orang yang meminta-minta. Kan orang yang minta kita bagi tapi marah. Kan? Kita bagi tapi dengan ada dia punya sampingan dia kata-kata yang menyakitkan hati orang yang menerima. Contoh, ya. Jangan kalau ada orang yang minta tu nampak macam kasar, maka ya disebut kalau kita ni hati kita ni jiwa kita ni jenis lapang dada boleh menerima dengan sifat kasar yang orang buat, insya-Allah kita ni akan lebih tenang. Kita tak tenang sebab apa? Bila kita kena sesuatu yang tak senang, kita ni mulalah berombak-ombak dada ni. Kan? Makan hati. Simpan perasaan. Bila simpan perasaan, tentu tak tenang. Fikiran pun asyik teringat je. Geram je ke orang tu. Bila nak tenang? Sebab tu kalau orang yang jenis mudah berlapang dada, mudah menelan keburukan yang orang buat, maka jiwa dia akan tenang. Sebab pada dia, benda tu bukanlah satu yang memberi kesan yang besar pada dia. Itu dia. Kenapa kita ni kita asyik resah aja. Hidup kita ni banyak resah. Banyak benda tak kena. Kenapa? Sebab kita ni mudah memendam rasa. Mudah merasa tak senang dengan orang lain. Sebab tu kita rasa resah aja. Ya. Tapi kalau kita ni jenis orang yang mudah pemaaf. Pemaaf ni orang yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai orang yang sifat takwa. Ya. Orang yang sifat dia adalah sifat orang yang bertakwa. Tanda orang tu takwa, dia ni pemaaf kepada orang lain. Allah sebut tanda orang takwa, allazina yunfikuna fis sarra wad darra wal kaziminal ghais, tahan marah, wal afina anin nas, dan dia memaafkan kesalahan-kesalahan orang, dia tak ambil hati. Tak mudah simpan, tak mudah ambil hati, tak mudah nak balas balik. Memaafkan. Ini tanda orang tu takwa. Bukan kata kita mengalah, bukan kata kita takut, bukan. Ya, tetapi jiwa kita adalah jiwa memaafkan orang. Tu tandanya dah ada sifat takwa. Wal kaziminal ghais, nak marah dia tahan. Nak marah aja dia tahan. Ya, kawal. Telan je. Lupakan dan memaafkan. Ya. Itu tanda dia. Jadi kalau kita nak takwa kena ada tu lah. Kalau kita ni cepat marah, kita ni mudah terasa hati dan mudah melenting, tak ada takwa. Tu je. Katalah saya ni baik, luar je garang nampak ni tapi hati baik, tak adanya. Luar dalam tu menggambarkan satu sama lain. Kalau luar buruk, dalam kata baik, tak ada. Dalam kata baik, luar buruk, ataupun dalam kata buruk, dalam baik, tak ada. Luar baik, tak ada. Dia dua-dua tu saling bergandingan. Baik dalam, baiklah luar. Buruk dalam, buruklah luar. Ya, tak payah kita nak kilah-kilah kata saya ni memang macam ni, kasar sikit bercakap, bab ni laser sikit tapi hati saya baik. Tak payahlah, perasan je tu. Ya. Itu kita sendiri yang memperakui diri kita. Tak jadi. Ya. Itu. Jadi itu tadi sifat takwa, dia boleh tahan marah dan dia boleh maafkan orang. Insya-Allah selesailah. Adalah tu. Ya, kalau tuan-tuan rasa saya ni memang macam ni, jenis penyabar kan, tak ada marah. Adalah takwa tu. Dah ada. Ya, tanda-tanda tu dah ada. Ataupun sifat-sifat tu dah ada. Dan boleh jadi itu memang takwa. Ya. Sebab Allah dah perakui. Allah perakui orang yang macam ni, itu tanda orang takwa. Okey. Dia akan segera berusaha mengatasi kesulitan yang dihadapi. Yang tadilah orang yang sikap pemaaf, ya, dia akan tenang. Kalau ada apa masalah pun, tak ada apalah, dia cepat je. Ada je tersinggung perasaan, cepat je dia clearkan. Ya. Dia akan memandang setiap orang yang datang meminta pertolongan sebagai orang yang datang membawa rezeki. Ini satu lagi. Kadang-kadang kita rasa, ya, orang yang datang ni kita nak perhabiskan apa yang kita ada.
Ya, tapi bagi orang yang sifatnya positif, pemikirannya positif, dia akan anggap orang yang datang ni, ini tanda Allah nak bagi rezeki kat kita. Kan kita kata antaranya kalau tetamu datang ni bawa rezeki. Itu kita punya kata-kata lah tu kan. Datanglah tetamu. Kalau datang setakat satu kereta, okey, tiba datang satu bas, tak tumbang. Kan? Datang satu bas tumbang kan. Saya tadi adalah kawan, kita duduk sekolah kan. Adalah kawan hello daripada jabatan. Kata jemputlah datang ke ni, saya nak belanja makan tengah hari. Ajak seorang, datang 7 orang. Kacau juga kan. Tapi tak apa. Dia, itu tadi kita kata tetamu ni kita kata datang bawa rezeki. Begitu juga kan orang yang seolah-olah macam dia meminta, tapi kalau kita berfikiran positif bahawa kita memang memberi, ya, yang kita beri itu ialah apa yang kita ada, dan insya-Allah Allah ganti balik dengan yang terbaik. Tak adalah ganti serta-merta kan? Tak adalah bagi orang 100 terus pergi tengok bank, cucuk-cucuk ada 1000 tambah. Tak adalah kan. Allah ganti dalam bentuk yang pelbagai cara, ya, yang kita tak sangka, ya. Ya Allah ganti ni yang kita tak sangka. Ya, tu dia. Kalau kita ada sedikit, bagi sedikit. Kalau kita ada banyak, kalau kita pada hari lain ada banyak, kita bagilah banyak. Itu contohnya. Kalau orang yang jenis pemurah, siapa datang bagi, siapa datang, okey, nak, perlu, silakan. Ya. Kadang-kadang macam tu. Kadang-kadang kita tak jangka. Kadang-kadang kebiasaannya kan, kalau duduk kedai makan, ada je orang datang. Ada je budak lah ke siapa ke kan, bawa barang, jualan ataupun minta. Kalau kita ni rimas juga kadang-kadang kan. Kadang rasa rimas. Kadang tu bukan orang, kucing yang datang. Datang, meja lain banyak, kita pula dia datang kan. Apa kita buat? Tendang ke? Ya? Pergilah meja lain kan, tendang. Bagilah. Jangan kedekut. Ya. Kadang orang kita tak kenal, ya. Hari kemarin orang rumah telefon. Saya keluar pergi masjid. Dia telefon, dia kata, "Bang, ni ada orang datang rumah," dia kata ni. Tak kenal dia kata. Lepas tu, tapi dia kenal saya lah. Orang rumah kata, sebut nama Ustaz Alwi. Lepas tu minta bantuan. Minta bantuan segera sebab terdesak sangat. Lepas tu saya tanya, bagi tak? Bagilah RM50 dia kata. Maknanya bagi je, tak apa. Kan? Kita bagi je. Jangan pedulilah. Ya, insya-Allah. Dia satu, mungkin kita nampak macam rezeki tu sikit, macam kurang. Tapi kebahagiaan lain datang. Allah beri kebahagiaan lain. Kebahagiaan Allah beri ni macam-macam. Ya, kadang-kadang nikmat tu benda yang kita tak sangka, kita tak tahu. Kita rasa macam tak ada. Kadang-kadang dia datang tu kita tak perasan nikmat. Ya, sebab nikmat ni Imam Ghazali kata dia macam-macam bentuk. Antaranya kita terhindar daripada musibah, tu pun nikmat. Kita terhindar pada musibah, tu nikmat. Boleh jadi orang rumah telefon tengah mandu tadi, maka kita pun memperlahankan kenderaan. Kan contohnya, sebab nak cakap apa semua, ni dia tak eloklah memandu sambil menelpon kan. Boleh jadi masa tu kita memperlahankan kenderaan. Boleh jadi di depan tu kalau kita laju tadi ada menanti bahaya. Kita tak tahu semua tu. Semuanya kadang-kadang nikmat Allah beri ni dalam bentuk yang Allah rahsiakan. Kita tak perasan. Kita tak tahu. Ya. Dan jangan ingat nikmat tu benda yang kita dapat dalam bentuk yang kita nak. Yang kita nak, kita kata, saya kalau boleh dapat tahun ni nak pergi haji. Tapi tak dapat. Tak ada nikmat saya dapat. Bukan itu sekadar nikmat ni. Nikmat ni antaranya macam tadi kata, Allah hindarkan bahaya, itu pun nikmat. Macam-macam bahaya boleh berlaku. Kadang-kadang tak jangka. Tadi staf saya kat sekolah nak balik pukul 5 tadi. Pukul 5 tadi balik. Buka pintu, pegang tempat pintu tu, yang terbuka tu. Takdirnya pintu tertutup, pam penuh. Nak putus jari ni. Perempuan ada kat SPD ni. Ya. Selepas ni kan kalau ada lagi saya pergilah tengok. Ada kat SPD, Hospital Port Dickson.
Nak putus ni jari kelingking ni. Ni maknanya apa? Maknanya Allah uji macam tu. Kita tak jangka. Kadang tu kita pegang, tiba kita perasan pintu tak nutup, kita pun tarik. Maka kita pun terhindar. Itu pun nikmat. Ya? Kadang-kadang kita dapat terhindar daripada bencana, kita pun aku semangat. Lega tak kena kan? Kadang-kadang. Tapi kita lupa macam tu je. Tapi kita tak ingat itulah nikmat besar je. Kalau lah kena macam ni tadi, macam mana agaknya? Ya? Sebab tu jangan kita rasa yang kita, bila kita kurang, Allah tak ganti dalam bentuk nilai yang sama, itu adalah kerugian. Tak. Allah tukar dalam bentuk tempat lain. Ya? Allah tak beri dalam bentuk bencana mudarat tadi. Satu. Kemudian Allah beri yang benda yang kita sedia ada ni pun nikmat. Hari ni duduk masjid, duduk sihat, boleh bersandar apa semua, ni nikmat. Ya? Ada je orang hari ni kan, hari ni ada je orang berada di hospital, semalam sihat, tiba-tiba hari ni sakit. Kan? Semalam sihat, segar bugar. Tu sebab apa? Sebab kita tak perasan itu nikmat. Kita perasan itu macam kita punyalah, saya sihat ni sebab saya jaga tu, saya jaga makan, saya jaga kesihatan, bersenam. Kita rasa nikmat yang itu kita yang usahakan. Tak. Semua tu Allah beri. Yang benda-benda ni Allah beri. Ramai je atlet yang bermain, yang berlatih sukan, meninggal muda. Ramai je. Jadi bukan sebab kita jaga. Itu hanya sebagai rutin kita jaga makan untuk kita nak dapatkan kecergasan apa semua kan. Tapi sakit, maut, ajal itu nikmat yang Allah beri. Islam menyeru kepada kaum muslimin supaya memperbanyakkan sedekah, kerana dengan bersedekah merupakan perkara yang paling baik untuk memperoleh kurniaan Allah. Dengan cara sedekah inilah kita nak dapat benda-benda tadi, nak dapat kebahagiaan, kesejahteraan, kegembiraan apa semualah, kan? Cara sedekah. Dalam sebuah hadis kursi. Hadis kursi ni maknanya hadis yang Nabi sebut tapi kata-kata Allah. Ya. Bagaimana Allah memerintahkan? Nabi kata, ya abdi anfiq yadullahi mal'a la yariduha nafaqatan sahaul laili wan nahar. Ara'aitum ma anfaqa munzu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yarudda ma biyadi. Rawahu al-Bukhari. Allah kata apa? Ya abdi, wahai hambaku. Wahai hambaku, Allah kata pada kitalah hamba. Wahai hamba, Allah kata bersedekahlah. Allah ulang. Ya. Kerana apa? Kerana di sisi Allah ni penuh dengan kurniaan Allah. Allah kata umpama, Allah kata yadullah, di tangan Allah, tapi sebenarnya maknanya bukan Allah tu bertangan ya. Maknanya dia segi istilah dia di sisi Allah. Di sisi Allah ni penuh nikmat ada ni. Allah ni, dekat Allah ni banyak nikmat ni, nak bagi je kat kita. Allah nak bagi kat kita. Tapi dengan syarat apa tadi? Allah kata bersedekah, infak. Infaklah. Allah nak bagi ni. Maknanya kalau kita bersedekah, Allah akan bagi. Tapi kalau kita tak sedekah, Allah tahan. Ya. Baik. Di sisi Allah ni penuh dengan nikmat kurnia, tak pernah menahan pemberiannya siang dan malam. Ya. Tidaklah kalian mengetahui apa yang telah diberikan Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Allah tidak pernah menahan apa yang ada di tangannya. Allah nak bagi terus ni. Ya. Jadi itu dia. Baik. Sehubungan ni seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Saba, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang ada pada kamu, apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan gantikannya. Ya, Allah kata apa sahaja yang kita belanjakan, kita sumbangkan, kita wakaf, kita sedekah sebagainya, maka Allah akan gantikannya. Dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Itu dia. Maknanya nak sebut tadi bahawa bila kita beri, Allah akan ganti balik. Orang yang bersedekah semasa dalam keadaan senang atau susah, dia akan sentiasa memperoleh
perhatian Allah. Orang yang sedekah ni dia bukan sekadar masa dia ada je bagi nak bagi, masa tak ada minta maaf tak dapat bagi. Ya, itu bukan sifat orang yang pemurah. Ya, dia kata minta maaf lah saya tak dapat bagi sebab saya pun tak berapa ada ni. Ada pun cukup-cukup ni, tak dapat saya nak bagi. Itu bukan sifat orang yang pemurah. Sebab sifat orang pemurah tadi dalam Al-Quran tadi ayat yang saya baca awal tadi, antara tanda orang yang takwa allazina yunfikuna fis sarra wad darra. Antara tanda orang yang bertakwa ni ialah dia menafkah infak maknanya bersedekah dan sebagainya lah. Dia beri yang dia punya, tu maknanya infak. Yunfiku. Tanda orang yang bertakwa ialah orang yang menginfakkan ketika susah dan senang. Ketika senang dan susah. Fis sarra wad darra. Masa dia senang pun dia bagi, masa dia susah pun dia bagi. Ya, masa senang dia bagi dengan apa? Dengan amount yang dia boleh bagi. Masa dia susah tetap dia bagi. Tetap dia bagi, tidak menghampunkan. Lepas tu kita baca ni sebelum ni kan beberapa minggu dulu, Nabi SAW macam mana sifat pemurahnya Nabi ni bukan jenis orang yang menyimpan. Nabi bukan jenis orang ada simpanan, tak ada. Ya, apa yang Nabi dapat hari tu juga habis. Itu sifat Nabi. Dalam masa yang sama, kalau nalakan Nabi tak ada pun Nabi bagi. Kan pernah satu ketika dalam minggu sebelum ni kita terangkan bagaimana Nabi SAW datang seseorang jumpa Nabi minta bantuan Nabi. Minta, ya Allah, ya Rasulullah, bagilah untuk saya, bantulah saya ni. Ya, seorang minta. Nabi kata, saya tak ada apa ni. Hari ni saya tak ada apa ni yang ada ni. Nak bagi tak ada. Tapi apa yang kamu nampak ada, ambil lah. Sampai macam tu. Kamu tengok apa yang aku ada ni, ada yang bernilai, ambil lah. Kita tak ada. Kan? Tak boleh kita. Apa yang ada? Kan? Nak bagi apa? Ya? Nak bagi kasut, sayang pula kat kasut. Kan? Ada kasut, nak bagi kasut, sayang. Ya? Tapi Nabi kata, yang aku ada ni kalau kamu rasa nampak bernilai, ambil lah. Boleh tak kita buat macam tu? Tak mampu kita. Tu maknanya sifat orang yang pemurah. Kita tak adalah nak sampai ke tahap macam Nabi tu, memang kita tak capai. Tapi kita macam mana pun kita kata tak ada, kita tetap ada sesuatu. Kan? Saya minta maaf tak dapat bagi ni, tak berapa ada. Kan? Tapi dalam poket ada 200. Kan? Dalam pos ada 200. Sebab pada kita 200 tu tak berapa ada. Cukup-cukup je untuk belanja hari ni. Kan? Kita tetap ada. Jadi maknanya kalau kita rasa masa tu kita tak ada, kita bagi juga. Sebagai apa, usaha nak dapatkan takwa tadi. Itulah ikhtiar kita nak dapat takwa. Kalau tidak, kita tak ada berpeluang. Ya. Okey. Orang yang sentiasa bersedekah dalam keadaan senang susah, dia akan sentiasa memperoleh perhatian Allah. Allah akan pandang dan juga Allah akan Allah akan pandang dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Para malaikat berdoa, ya, para malaikat berdoa memohon supaya rezekinya bertambah. Malaikat pun akan berdoa, bila dia bagi kita bagi je, malaikat pun akan berdoa, ya Allah, murahkan rezeki kita. Ya. Kita tak dengar lah, kan? Tapi itu dia, malaikat akan berdoa. Sedangkan orang yang menimbun kekayaan sentiasa membayangkan kehilangan harta. Kalau orang yang sayangkan harta, tak nak bagi, dia akan takut. Kalau dia bagi akan kurang. Apa? Nanti kalau ni tukaran duit ni dah makin rendah ni, makin kurang harta dia. Sentiasa duduk dalam keadaan takut makin kurang. Apakah mereka berfikir bahawa akan kekal bersama hartanya, atau hartanya akan kekal bersama mereka? Adakah kita fikir bahawa kita ni sampai bila-bila harta ni akan bersama dengan kita? Tak ada dah. Sampai masanya kita akan meninggalkan harta. Dan kalau kita tidak meninggalkan harta, sampai masanya harta ni pula yang akan meninggalkan kita. Sebab dia mungkin akan beralih kepada orang lain. Kekayaan adalah barang pinjaman yang pindah ke tangan kita dari tangan orang lain. Kita ada harta ni, kita ada simpanan ni, asal ni yang tu orang lain duduk, pindah kat kita. Dan juga akan datang, dia juga akan berpindah ke tangan orang lain. Tidak ada guna orang mempunyai harta dan bakhil dengan kekayaannya. Kalau kita ada harta yang banyak, kita ada kewangan yang kukuh, tapi bakhil, maka rugilah kita.
apa yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya di dunia tidak kekal, akhirnya akan ditinggalkan dan akan kembali kepada Allah. Manusia akan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan telanjang, tidak berharta, tidak berkedudukan ataupun pangkat. Sama seperti pada masa dia dilahirkan. Kita ni besok macam mana harta pun banyak, akhirnya kita kembali kepada Allah dan kita dibangkitkan besok tak ada apa. Kosong. Ya, yang tinggal apa? Yang tinggal amalan kita. Ya. Di dunia ni masa untuk kita beramal, bukan kita nak mengira apa yang kita buat. Di dunia. Tapi di akhirat besok bukan lagi masa untuk beramal, tapi masa untuk kita dikira apa yang kita buat. Kat dunia kita tak kira, kita hanya beramal je. Tapi di akhirat besok dah tak ada peluang beramal, tapi masa itulah dikira apa yang kita buat, satu persatu. Pada hari kiamat, dia akan memikul beban berat akibat perbuatannya yang bakhil semasa hidup. Maka para malaikat akan bertindak keras terhadap manusia pada masa hidup yang lalai terhadap kewajipannya. Ya, ke akhirat besok, ya, kalau kita ada harta tapi dalam masa yang sama kita kedekut, kita bakhil, maka di akhirat besok malaikat sangat menghinakan kita. Malaikat akan memandang kita dengan kebencian. Kita besok, pada di akhirat besok macam-macam beragam. Yang bila kita bangkit daripada mahsyar, kita nak pergi kepada tempat-tempat hisab. Ya, daripada tempat kita bangkit tu nak pergi berkumpul daripada mahsyar. Kita bergerak tu dalam macam-macam cara. Macam-macam bentuk orang ni bergerak. Kita ni macam-macam. Ada orang yang bergerak laju je di jalan. Relax dia berjalan, senang hati, sampai cepat. Ya. Ada orang dia berjalan macam jogging je. Ya, santai. Ada orang dia berjalan biasa. Ada orang dia berjalan tapi dalam keadaan dia mengheret kaki dia. Jalan punya payah, berjalan tapi payah. Ada orang berjalan pun tak boleh, terpaksa merangkak. Ada orang nanti terpaksa meniarap pergerakan kita, macam-macam. Dan ada satu lagi, ya, orang yang berjalan dengan muka dia. Dia bergerak tapi muka dia bergerak, menyondol. Dia berjalan dalam bentuk menyondol. Macam mana tu? Dia berjalan tapi menyondol je. Itu hinanya. Dan ada orang dia nak itu pun tak boleh. Berlari tak boleh, berangkat tak boleh, menyondol pun tak boleh. Tapi dengan cara apa? Diseret oleh malaikat. Itu yang paling teruk. Ya? Kita bukannya dapat berjalan, tapi kita diseret. Ikat seret. Macam mana rasa? Itu bentuk. Ini makna tadi, kita baca tadi, maknanya, orang kalau yang jenis kedekut ni, malaikat pandang benci, itu yang cara tadi. Tak ada dilayan dengan baik. Ya? Tak ada dalam bentuk VIP, tak ada. Tak ada dalam bentuk dimuliakan, tak ada. Ya? Ditolak. Ya? Ditolak, diseret. Ya? Kita ambil yang terakhir ni, bagaimana peringatan Nabi SAW. Setiap kita ni, inilah yang akan kita alami setiap pagi. Satu hadis Nabi cerita, kita jaga je daripada tidur. Setiap kita, semua orang ni, bila kita jaga daripada tidur, datang dua malaikat datang kepada kita hanya untuk berdoa je. Dua malaikat. Dia datang, kita jaga je, dia pun sampai, dia pun berdoa kepada Allah, lepas tu dia tinggalkan kita. Ya, malaikat ni dia macam-macam tugas dia. Setiap kita ni akan ada malaikat yang pelbagai tugas dia. Kita buat ibadah tadi, malaikat yang jaga ibadah yang kita cerita dulu kan. Kita buat ibadah, malaikat ni akan angkat. Ini contoh tadi, selesainya kuliah kita nanti, kalau seandainya Allah kira sebagai ibadah, ada malaikat yang akan bawa. Tugas dia bawa aja satu. Lepas tu dia akan pergi orang lain pula. Malaikat lain pula datang. Ya, dia bukan malaikat yang sama. Tapi Nabi cerita, apabila kita bangun daripada tidur, akan ada dua malaikat. Apa malaikat ni buat? Ya, Nabi sebut, Nabi sabda Nabi, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan tarafan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata, setiap pagi yang dialami oleh hamba Allah,
Setiap hari, setiap pagi kita bangun dari tidur, semua kita, dua malaikat akan datang. Dua malaikat terus akan datang kepada kita. Kedua-dua ni akan berdoa. Ya. Satu malaikat dia akan berdoa, dia kata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada hamba-Mu ni apa yang dia sedekahkan." Seorang malaikat datang kepada kita, dia berdoa, "Ya Allah, berilah ganti dia yang apa kita sedekah ni, beri ganti." Maknanya kalau kita sedekah ni, minta Allah ganti dengan lebih baik. Satu malaikat. Dan seorang lagi malaikat, dia pun berdoa, dia kata apa? "Ya Allah, berikanlah kerugian kepadanya kalau hari ini dia kedekut." Kalau kita hari ni nak bagi tapi tak nak bagi, tak jadi kedekut, sebab kedekut tu ada, maka malaikat tadi dah berdoa, kalau kita kedekut hari ni, "Ya Allah, maka berilah kerugian." Nak yang mana? Kita nak doa yang mana diaminkan? Kan? Maknanya malaikat ni dah doa kita sebelum kita buat apa-apa lagi. Kita tak mula melalui lagi pagi-pagi lagi, belum ada apa lagi. Itu dia. Macam mana sangat besarnya sifat pemurah ni ada dalam agama. Ini nak tunjuk betapa besarnya. Ya? Sampaikan setiap pagi, bukan sekali, setiap hari. Setiap hari dia berkata, malaikat ni akan sentiasa membacakan. Kalaulah kita dengar, inilah doa yang memberi semangat kat kita nak buat ibadah, nak buat kebaikan. Tapi sebab kita tak dengar je, Allah rahsiakan. Itu tadi kita kata nikmat tadi. Bila kita buat kebaikan, dah ada malaikat berdoa sebelum kita buat lagi. Dan seandainya pada hari itu kita diuji dengan nak orang yang meminta, kita beri, maka malaikat tadi dah berdoa. Bila malaikat berdoa, Allah lebih sayang lagi. Ya? Sebab memang tugas dia tu je. Ya, jadi inilah salah satu perkara yang sangat dituntut oleh agama, supaya kita laksanakan dan ambil peluang untuk jadikan ini sebagai tingkatkan amal kita menjadi lebih baik, insya-Allah. Ya, itulah dia. Insya-Allah kita akan sambung lagi. Mungkin sambung lepas raya nantilah, ya. Lepas raya nanti baru dapat jumpa balik dia. Ya. Tapi lepas raya besok saya buat kuis lah. Tanya balik apa yang kita belajar kan. Bab pemurah aja. Kok masih ingatlah, ya. Harap-harap ingat. Baik, tuan-tuan, sekadar itulah untuk malam ni, sebagai pengisian untuk kita bersama, peringatan untuk kita bersama, panduan untuk kita bersama, dan juga mudah-mudahan yang kita baca malam ni diberi keberkatan dan juga dikira sebagai ibadah kita bersama pada malam ini, insya-Allah. Mohon maaf salah silap dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'alimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.